Tiada kejayaan tanpa usaha, tiada usaha tanpa perancangan. Mahazir memandang jauh potensi penternakan landak raya yang diikhtiarkannya di Pusat Sanctuary dan Penternakan Landak Raya Jeneri Sik Kedah. Jabatan Perhilitan Kedah menyambut baik usaha yang dilakukan Mahazir dalam membaik biak spesies landak raya untuk tujuan komersial. Ini juga ada perkaitannya dengan populasi landak di negara yang semakin terancam dan berkurangan disebabkan pemburuan haram serta pembangunan. Landak raya diiktiraf sebagai spesies hidupan liar yang dilindungi dalam senarai jadual 2 bahagian 2 binatang perburuan. Kita ada 4 spesies landak lah di dalam Malaysia ni, dan yang ada dalam akta kita ni lah. Dalam 4 tu cuma 2 je yang kita galakkan untuk dikomersialkan lah. Yang paling banyak orang tu landak raya ni lah, yang paling besar dia punya saiz. Banyak permintaan untuk mengkomersialkan ni landak raya ni lah. Dari segi daging dia yang banyak untuk dapat dihasilkan lah. Salah satu daripada kita punya objektif untuk menghalang orang masuk hutan untuk mengambil seri liar punya lah. Jadi orang boleh memperolehi daripada peternak-peternak yang ada dalam Malaysia ni. Jadi kita nak train pengunjung kata landak ni tak bahaya. So dia boleh tengok. Enggan melihat kepupusan spesies landak raya terus meyakinkan Mahazir akan laluan yang dipilihnya dalam membaik biak haiwan unik ini. 17.1 hari ni last. Kesungguhan Mahazir dalam membuka mata masyarakat serta memperkenalkan produk hasilan landak raya dipuji Jabatan Perhilitan. Cik Mahathir punya ni antara yang berjaya lah. Selain daripada dia boleh menjual daging, dia juga telah mempelbagaikan dari segi contoh produk yang telah dihasilkan daripada landak itu sendiri. Permit yang kita bagikan pada Cik Mahathir lah. Salah satu yang utama lah, traditional Chinese medicine lah, yang mana sampingan yang boleh dihasilkan daripada landak ni lah. Kita punya objektif, peternak ni boleh membekalkan daging. Selain daripada itu, dia juga boleh membekalkan induk kepada pengusaha-pengusaha baru yang hendak menceburi bidang ni. Seperti kebiasaannya, petugas melaksanakan aktiviti rutin harian dengan penuh dedikasi. Namun, siapa dapat menjangkau apa yang akan terjadi? 02 dari 01 panggilan over. 01 dari 02 jalankan laporan over. Kita mendapat satu panggilan kes kemalangan jalan raya. Roger and out. Bergegas meninggalkan tugasan hakiki demi misi bantuan kecemasan. Inilah sisi menarik yang tidak diketahui umum di sebalik operasi harian Pusat Sanctuary Landak Raya. Hakikatnya, Mahazir dan 13 petugas di sini adalah sukarelawan yang menjalankan operasi bantuan kecemasan dan menyelamat. Mahazir mengetuai Brigade Sukarelawan dan Bomba Sukarela Yayasan Jariah Malaysia YJM. Dia turut menyelia 50 anggota terlatih bagi membantu kes kecemasan seperti kemalangan, kebakaran dan khidmat bakti sosial kepada masyarakat. Yang kita buat ni sebenarnya sebagai memulangkan balik hasil daripada peternakan ni untuk manfaat masyarakat setempat lah. Semua petugas di sini wajib jadi anggota sukarela. Tujuan dia supaya kita dapat melatih anak-anak muda ni supaya dekat dengan aktiviti kebajikan. Dan alhamdulillah bila saya praktikkan sistem yang macam tu, makin ramai anak-anak muda yang sedar. Mereka turut sama membantulah. Saya rasa bila kita dapat melihat orang lain boleh tersenyum setelah mereka mungkin mengalami musibah disebabkan bantuan yang kita hulurkan ni, itu satu senyuman tu satu sinar kebahagiaan buat kami. Dan kena jadikan minat dalam bidang kesukarelaan dan kebajikan ni sebagai makanan jiwa kita. Saya percaya dengan prinsip bila kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah Ta'ala juga akan memudahkan urusan kita. Sukarelawan petugas di Pusat Sanctuary sentiasa bersedia dan pertama di lokasi. Gigih membantu Jabatan Bomba Sik Kedah dan juga Hospital Sik bagi kes kemalangan dan kecemasan.
Sanctuary ini juga turut menyediakan aset termasuk ambulans dan jentera bomba untuk menyokong operasi sukarelawan. Kerja kat sini dia tak ada tekanan. Just kita jaga landak apa semua buat rutin harian kita. Tapi bila ada kecemasan ataupun orang yang perlukan bantuan, kita boleh pergi. Dalam masa bekerja yang sama, kita boleh membantu masyarakat. Itu salah satu kebajikan kita yang kita boleh lakukan. Jadi sukarelawan ni bagi saya satu kepuasan. Bila saya dapat bantu orang yang dalam kesusahan, macam-macam kes yang kita pergi, bila sesuatu kes tu, kecemasan tu selesai, saya rasa satu kepuasan bila dapat membantu. Itu salah satu sebab saya masuk sukarelawan ni juga dalam masa yang sama. Mahazir beranggapan pemuliharaan konservasi populasi landak raya harus dilakukan bagi mengelak kepupusan spesies landak. Bukanlah tugas yang mudah kerana landak sering diburu ekoran nilai kegunaannya. Mengikut kepercayaan tradisi lama sejak zaman dahulu, landak mempunyai pelbagai khasiat dari segi perubatan. Namun, ia turut dikaitkan dengan ilmu mistik dan amalan lama. Antara punca pemburuan haram landak liar ialah biji landak atau geliga landak. Ini adalah contoh geliga landak yang menjadi buruan sesetengah daripada pemburu di hutan, terbentuk daripada hasil pemakanan haiwan tersebut. Dalam perubatan ni, geliga landak ni rasanya sangat pahit dan bukan semua ada pada landak. Biasanya digunakan dalam perubatan tradisional Cina. Nilai komersial geliga landak ni boleh mencecah puluhan ribu ringgit. Menyedari manfaat perubatan yang dapat diperoleh dari landak, Mahazir turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan R&D dengan menghasilkan produk kesihatan berasaskan landak raya. Kepelbagaian kegunaan landak raya yang dikatakan berkhasiat membantu rawatan beberapa penyakit manusia. Penghasilan produk landak raya dibuat secara kecil-kecilan yang dilakukan dan dikawal selia sendiri oleh Mahazir dan petugas sanctuary. Dan bila ada orang yang datang cari daging tu, bila saya tanya sebab apa nak beli daging landak, dia cakap ada nak buat ubat. Jadi asalnya saya pun tak terfikir yang banyak kegunaan landak ni. Jadi saya adalah buat kajian sikit dan rujukkan kepada artikel-artikel dan akhirnya kita dapatlah hasilkan beberapa bahan berguna daripada landak ni untuk kita jadikan manfaat kepada manusia. Dan saya tengok lagi satu, bila orang nak ambil daging dia, ada banyak yang dibuang lah. Contoh duri dia dibuang, bahagian-bahagian tertentu badan, ialah tak boleh makan kan. Tapi sebenarnya itu boleh dijadikan sebagai antara bahan-bahan untuk kita hasilkan ubat-ubat tertentu. Dia bukanlah maksud saya ni boleh menyembuhkan, tapi lebih kepada membantu. Mahu memberikan pengalaman yang berbeza kepada pengunjung, Mahazir menjentik kelainan. Satu daripada keunikan pusat sanctuary ini ialah pengunjung boleh menikmati sendiri keenakan daging landak ketika melawat pusat ini dengan melakukan tempahan awal. Menu eksotik daging landak bukan hanya lembut dan sedap. Ia turut dikatakan berkhasiat serta mempunyai kandungan nutrien protein asid amino dan omega 3 tinggi yang penting untuk kesihatan lestari tubuh badan. Untuk masak daging landak ni, kita kena rebus dalam 3 jam dengan kayu manis, gula sikit. Sebab daging landak ni dia terkenal dengan pahit sebab dia makan pun benda-benda pahit. Banyaklah khasiat-khasiat lain. Kalau masak dengan sempurna, dia rasa lembut. Cuma fiber dia ketat kan. Dia punya jalinan daging tu dia rapat daripada daging lembu. Jadi kita kena lebih rebus lebih lagi. Membayangkan daging landak sebagai menu masakan pasti ramai yang menarik muka. Tiada gambaran yang dapat dilafazkan sehinggalah merasai sendiri keenakan dan keistimewaan daging landak. Daging landak tetap mendapat permintaan tinggi dengan harga pasaran lebih RM200 sekilogram, namun buat masa ini bekalannya adalah terhad. Kebanyakan yang kali pertama, mereka banyak bagi respon. Kulit landak tu rasa dia unik lah. Nampak kenyal, gigit, lembut. Daging landak ni kita boleh masak pelbagai-bagai cara lah. Khususnya gulai,
rendang, masak kicap. Salai pun boleh, selalu dia pun masuk hutan dan tak ada nak buat apa, dia pun salai ya. Tu pun okey, cicah, air asam, tu pun sedap juga. Tak kenal maka tak cinta. Pusat Sanctuary Landak Raya sentiasa menerima kunjungan masyarakat dari dalam dan luar negeri Kedah, terutama yang curiga dan ingin tahu kewujudan Landak Raya di sini. Pusat Sanctuary ini beroperasi dan dibuka kepada orang ramai dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari. Ini ialah inisiatif Mahazir dan ia telah mendapat permit daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan bagi tujuan membela, membiak dan sebagai perniagaan. Sesuatu yang menarik perhatian anak sebab selalunya kita tidak terdedah dengan landak. Hari ini mereka dapat belajar sesuatu yang baru, macam mana landak-landak ni kita boleh bagi dia makan, boleh mengusap. Apa-apa mitos lah dia berkaitan dengan landak, kata dia berbahaya, dia menembak, sesuatu tu yang tidak berlaku lah sebenarnya. Alhamdulillah lah dengan adanya pusat pembiakan landak ni, dia boleh memberi peluang kepada penduduk sekitar sama ada di Sek ataupun luar daripada Kedah untuk datang ke sinilah, kerana setahu saya dia adalah percuma. Ini anak yang lahir tadi sudah kita kumpulkan dalam group session bermakna Selain bersemuka secara fizikal dan amali mengenal lebih dekat landak raya, pendekatan teori menerusi kursus penternakan landak raya turut dilakukan. Mahazir mahu memberi pendedahan dan perkongsian peribadi tentang penternakan landak bagi mereka yang benar-benar serius dan percaya kemampuan perusahaan landak raya. Memang seronok datang ke sini, dapat belajar, dapat menerima ilmu. Macam kami ni yang dah besaran ATM dia, dapat belajar mengenal landak, habitat dia, kehidupan dia, cara memelihara landak dan penjagaan dia kan, cara untuk membina kehidupan nanti kami selepas besaran ni kan, untuk belajar macam mana nak berternak landak. Kita nak menyedarkan orang awam ni tentang mitos ni bukan satu benda yang senang lah. Sebab kadang-kadang bila saya cerita tentang kata landak ni tak boleh panah, landak ni bukan haiwan yang berbahaya, kadang-kadang sukar untuk orang nak terima kenyataan tu. Sebab sekian lama kita ditanam dengan kepercayaan yang macam tu kan. Saya nak yakinkan dia orang tu, mesti saya kena ada ilmu yang mencukupi lah. Dan penting sekali untuk meyakinkan orang ni, maknanya mereka sendiri kena datang tengok dan boleh bermesra dengan landak. Bila dia sendiri dapat merasai macam tu, baru dia boleh faham kata landak ni tak berbahaya. Bermula dengan hanya 3 ekor landak raya yang dibela sebagai hobi pada tahun 2013, Mahazir yakin ternakan landak ini mampu memberi pulangan lumayan kerana saiz perniagaan dan produk hasil penternakan landak raya ini mampu diperluaskan pada masa akan datang. Landak raya, haiwan spesies purba yang disalah erti oleh masyarakat. Diberi julukan pemangsa biarpun hanya mangsa yang lemah. Bersama memahami keunikan landak raya dan membantu memelihara habitatnya agar tidak terus diancam kepupusan.